Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, ada siapa sekarang yang menemani live Soleha pada petang ini? Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link page live pada petang ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu yang ke-66 pada sesi tahun 2021. Alhamdulillah. Okey, Soleha fokus live di page. Okey, tajuk hari ini adalah cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolong. Okey. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai. Waalaikumsalam Lia Liana, Kak Aisyah Aisar, Kak Baya. Hai, siapa ada lagi tu? Hai Reha. Okay, thank you sebab sudi sharekan Soleha punya link page live pada hari ini. Alhamdulillah. Okay, tajuk hari ini adalah cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolong. Okay, bila kita dalam kesusahan, kita buntu, tak tahu macam mana nak cari penyelesaian, hendaklah kita selalu ucapkan dahulu hasbunallah wa ni'mal wakil. So ucapkanlah, kerana maksud dia sangat-sangat powerful, di mana cukuplah Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita memohon, Allah tempat kita berlindung, dan Allah akan jaga kita dikala kita susah ke senang ke, insya-Allah Allah ada sebagai penolong. Allah tu adalah al-wakil, penolong kepada kita dikala kita ada masalah, dikala kita ada kesusahan, kesukaran, insya-Allah akan ada jalan penyelesaiannya bila kita always back to Allah. Bukannya bila kita ada masalah tu kita terus berpaling, bukannya kita terus melarikan diri, tak nak cari solusi, tak nak cari penyelesaian, tetapi kita lari daripada masalah. So itu bukan cara yang terbaik. Cara yang terbaik adalah kita cari Allah dan berserah kepada Allah, kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh membantu kita sebagai hamba ni. Sebab kita adalah hamba yang bersifat lemah, bersifat orang kata tiada upaya melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada upaya dan juga kudrat daripada kita manusia yang lemah ni, melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bersandar, insya-Allah. So berbalik kepada tajuk kita hari ni, cukuplah Allah sebagai penolong dikala kita susah ataupun senang. Alhamdulillah. Yang first kali kita kena percaya dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tempat kita bersandar 100%. Jangan kita bersandar serta berharap kepada manusia. Sebabnya kalau kita berharap kepada manusia, bila mana kita tak dapat, kita tak tercapai apa yang kita nak, kita akan kecewa. Tetapi andai kita bersandar dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah dikala apa yang kita nak tu tak tercapai, insya-Allah Allah masih ada untuk kita. Sebab tu bila kita kalau berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan dakap hati kita. Allah akan perkenankan doa kita saat yang tepat, insya-Allah. Okey, tu yang pertama. Yang kedua adalah kita ni nak kata kita ni mengharapkan kepada Allah sebagai penolong ni adalah bila mana kita sentiasa beriman dan merasa kehambaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So apakah tanda dan ciri-ciri iman yang sentiasa meletakkan Allah nombor satu?
Kita hendaklah taat dan patuh pada perintah Allah. Itu bermakna iman kita sehat, iman kita sedang berkembang, iman kita sentiasa dalam pemeliharaan Allah, dan iman kita sentiasa naik dan naik. Sebab tu kita sendiri kena selalu pilih dengan siapa kita berkawan, kita pilih dengan siapa kita bergaul. Sebab kalau kita nak menjadi orang soleh, kita hendaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Tetapi andai kita setiap hari berkawan dengan orang yang negatif, akan terpalit negatif dekat emosi kita, dekat perasaan kita. Tetapi kalau kita pilih kawan-kawan yang positif, kawan-kawan yang dapat membantu untuk kita always back to Allah, maka inilah circle yang terbaik, circle yang sentiasa mengingatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So, bila kita beriman, hendaklah kita patuh dan taat pada perintah Allah. Lakukan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan kita merasakan diri kita lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Sebabnya segala kekuasaan, kekuatan hanyalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua hamba, kita semua lemah, tak ada upaya. Kalau kita rasa kita dapat rezeki hari ini adalah kerana kita yang punya penyebabnya, kita salah. Tetapi bila kita yakin rezeki yang kita dapat hari ini adalah asbab daripada pemberi rezeki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan pelik kenapa rezeki kita sentiasa mengalir laju, kerana kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya bila mana kita bekerja makan gaji, kita kata gaji itulah yang majikan kita bagi kita rezeki. No, tapi sebenarnya yang bagi kita rezeki semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dapat pekerjaan, kita dapat job yang bagus-bagus pun sebab Allah yang izinkan. Tetapi kalau Allah tak izinkan untuk kita dapat job tersebut, maka duit gaji pun kita tak dapat rasa, tak boleh berkongsi rezeki dengan family kita. Semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena selalu ucapkan insya-Allah. Sebab segala sesuatu tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah takkan izinkan sesuatu tu tanpa dengan kekuasaan Allah tu. Kalau Allah tak izinkan, maka walaupun hanya sekecil zarah, sekecil kuman tu pun Allah tak izinkan, maka ia takkan berlaku. Tetapi walaupun kita rasa macam logik akal kita tak susah nak dapat, maka sebenarnya kun fayakun. Kita kena yakin dengan perkataan Allah, kun fayakun. Maka terjadilah ia. Semuanya adalah bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia, bukan makhluk lain, tetapi hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolong adalah bila mana? Bila kita lihat orang susah, kita bukan sekadar melihat, kita akan berusaha untuk bantu dia. Sebab tu, hari ini kita hidup ni bukan sekadar kita nak isi perut kita. No. Kita hidup hari ini adalah kita nak berkongsi rezeki dengan orang lain. Kita lihat orang lapar, kita lihat orang pakaian compang-camping, duduk tidur di kaki lima. Hendaklah kita usaha untuk bantu mereka dan kita ringankan bebanan mereka. Sebab kadang-kadang kita tak tahu ada orang hidupnya diuji dengan kesakitan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesempitan hidup. Di samping kita memberikan dia peluang pekerjaan, di samping kita selalu mendoakan dia, menyokong dia, bukannya menghentam dia, bukannya menyisihkan dia, tetapi kita sokong dia, kita support dia. Kalau dia kata dia tak ada pekerjaan, kita cuba untuk ajak dia join dropship, join agent, sambil-sambil berdakwah dan juga sambil jana income ekonomi rumah. Bukannya seseorang tu bila dia susah, dia akan merasakan hidupnya susah selama-lamanya. Selagi mana kita ada kudrat dan upaya, kita hendaklah berusaha untuk memajukan diri kita. Kita boleh contohi sebagaimana ada OKU yang boleh jadi jutawan, OKU yang boleh jana income 5 hingga 6 angka kerana Allah izinkan. Sebab Allah bagi dia cacat tangan dan juga kaki, namun akal dia, otak dia masih boleh berfikir. So sebab tu bila kita sebagai hamba ni, kita tak boleh nak mengaku takdir kita hidup-hidup selamanya kita susah, kita tak nak berusaha. Kita teruslah jadi macam mayat, tak nak berusaha, mayat apa? Orang kata mayat hidup. Mayat hidup. Kita hidup, tapi tak ada manfaat yang kita boleh berikan dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita hidup ni, kita boleh beri manfaat pada diri kita,
kita boleh beri manfaat kepada agama, kita boleh beri manfaat kepada seluruh ahli keluarga kita, kita boleh beri manfaat kepada ummah. InsyaAllah. Bukan kita nak bagi alasan bahawa aku OKU, aku tak mampu nak gerakkan jari pun. So soalan nak ambil inspirasi daripada kisah jutawan Jamu Mall. Jutawan Jamu Mall, dia walaupun OKU, bergerak pakai kursi roda, hanya boleh menggerakkan 3 jari, tapi dia mampu untuk memberi manfaat kepada ummah kerana dia masih ada akal. Dia yakin Allah jadikan dia sebegitu kerana Allah sayangkan dirinya. Dan itu membuktikan bukan dia tak mampu berusaha, malah Allah bagikan dia rezeki yang melimpah ruah. Dia boleh berkongsi manfaat dengan staf-staf dia, dia boleh berkongsi manfaat dengan keluarga dia, dia boleh memberi manfaat kepada seluruh orang sekeliling yang memerlukan servis dia. Sebab tu, kita kena faham konsep manjada wajada. Kalau orang yang faham konsep manjada wajada, walaupun OKU ke, sihat tubuh badan ke, lumpuh separuh badan ke, insya-Allah kalau dia nak berjaya, dia akan usaha. Sebab dia yakin segala pertolongan tu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu adalah sebaik-baik penolong dan Allah itu adalah sebaik-baik pencipta yang memberikan kita rezeki yang sangat luar biasa. Sebab tu orang yang sebegitu, bila mana dia berjaya ni, dia menjadi inspirasi ramai orang. Orang teladani dia. Dia jadi role model dan itu bukanlah asbab untuk kita bermalas-malasan. Lagi-lagi kita yang sihat walafiat ni. Tak ke kita rasa malu andai orang OKU boleh jadi jutawan, kita yang sihat sempurna, tangan ada, kaki ada, mampu bergerak, berjalan ke sana ke sini, ada akal fikiran, kita masih lagi nak menidakkan pertolongan Allah. Seharusnya kita rasa insaf, seharusnya kita rasa pengajaran hidup yang teramat tinggi, di mana seseorang yang susah tu pun boleh berusaha untuk menjadi seorang yang luar biasa, asbab kerana dia yakin pertolongan Allah tu sentiasa ada. Jangan kita rasa bila kita sakit, tak ada upaya, Allah bagi kita kecacatan separuh badan, kita dah give up. Sebaliknya, hidup ni adalah kena bersyukur. Sebabnya bila kita bersyukur ni, Allah akan tambah nikmat. Tetapi kalau kita merungut, tak nak usaha, suka komplain, kufur nikmat, tak nak bersyukur, malah marah-marah, tengking-tengking, rezeki Allah bagi segini-segini, kita tak bersyukur, malah kita petikai. Kita petikai dan terus bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan pelik kenapa rezeki susah nak masuk dalam kehidupan kita. Kerana kita ada sikap negatif, kerana attitude dalam diri kita ni terlampau buruk dan kita tak boleh langsung nak bersangka baik dengan Allah. Tetapi jadilah sebaik-baik hamba yang bersyukur dikala kita ada ke, dikala kita kekurangan ke, kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita ada rezeki hari ni kurang daripada hari semalam, kita ucapkan syukur dahulu. Jangan kita melenting, jangan kita menyalahkan Allah, jangan kita marah-marah, tetapi bersyukur dengan yang sedikit kerana Allah akan gandakan lagi rezeki kita dan Allah akan berikan kita rezeki yang luar biasa asbab kita bersyukur. So banyak-banyakkan bersyukur. InsyaAllah orang yang bersyukur, hatinya kaya, jiwanya sentiasa bahagia dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kalau kita dalam kesusahan, jangan lari daripada masalah tersebut, tetapi jadilah the best problem solver. Kerana orang yang selalu jadi penyelesai masalah dan jadi pendengar yang baik ini, insya-Allah bila dia mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan dia berganda-ganda. Mungkin saat ini dia diuji, kawan semua lari, jiran-jiran semua tak peduli, tetapi bila dia berserah hanyalah kepada Allah, hanya pertolongan Allah sudah cukup. Tak perlulah kita nak kata orang lari sekeliling tu tak mampu untuk menjadikan diri kita ni selalu bersyukur dengan sekecil-kecil nikmat dan bertambah bersyukur dengan sebesar-besar nikmat, malah kita kongsikan lagi rezeki tu dengan ramai orang. Insya-Allah. Dan bila kita sentiasa dalam kesusahan, contoh kita sedar aku tak banyak ilmu ni, aku jahil lagi ilmu agama ni. So apa solusi pada diri kita? Kita tanya diri kita, adakah kita selama-lamanya tak nak belajar, tak nak upgrade ilmu, tak nak cuba untuk belajar mengaji, tak nak untuk belajar tajwid? Kita sedar diri kita ni bodoh, kita sedar diri kita ni tak pandai lagi, tapi kita terus untuk merendahkan hati,
buang ego, buang sombong, nak belajar. Contohi macam artis Roshamno, umur 40 tahun baru nak belajar mengaji, dan alhamdulillah yang menginspirasikan Solehah adalah bila dia dah pandai mengaji, dia ajak staff-staff dia semua yang tak pandai mengaji tu untuk sama-sama belajar mengaji. Itu adalah contoh leader yang terbaik, di mana bila dia bermula daripada dia tak tahu mengaji tu, and then dia ajak staff-staff dia yang sama jahil macam dia sebelum ni untuk belajar mengaji, dan alhamdulillah sebab tu bisnes dia sekarang maju, kerana kita meletakkan bisnes ni adalah Allah sebagai bisnes partner. Tetapi andai kita sedar diri kita ni jahil, tetapi kita tak nak mengaku diri kita ni jahil, maka sombonglah diri kita selama-lamanya dan jauhlah kita daripada rahmat Allah. Tetapi sebaik-baik hamba adalah dia sedar diri. Sedar diri, nak belajar, nak improve diri. Bukannya bila sedar diri kita tak pandai ni, lagi kita nak mendabik dada, nak cakap besar. Padahal diri kita ni zero, tak ada apa-apa. Kita hanya bercakap mengikut hawa nafsu. Kita bercakap tidak berlandaskan ilmu. Tetapi biarlah kita ni hina di mata Allah, tetapi hina di mata manusia, tetapi Allah sayang kita kerana kita nak berusaha untuk belajar. Kita cuba untuk memperbaiki kelemahan diri kita dengan mendekatkan diri kita dengan Allah. Itulah sebaik-baik hamba. Hamba yang bertakwa, dia tak akan biarkan kawan-kawan dia terpesong. Dia akan tarik staff dia, dia akan tarik seluruh ahli keluarga dia untuk always back to Allah. InsyaAllah. So semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini. InsyaAllah semoga kita menjadi sebaik-baik hamba. Dan kalau ada masalah, jangan give up, tetapi carilah Allah dahulu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, dan Allah selamanya. Jangan tinggalkan Allah walaupun kita senang, kita susah. Cari Allah. Allah sentiasa ada dengan kita. Kita je yang selalu lupakan Allah. Kita je yang selalu tinggalkan Allah. Tak jaga solat, tak jaga puasa, tak jaga sedekah, tak jaga zakat, tak jaga hubungan kita dengan mak ayah, tak jaga hubungan kita dengan kerabat hidup. Maka nikmat mana lagi yang kita nak dustakan? Allah tu maha baik. Allah bagi kita peluang, Allah bagi kita ruang untuk kita sentiasa berubah dan memperbaiki diri kita setiap hari, insya-Allah. Okey, selamat maju jaya kepada anda semua. Solehah doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat. Kita semua adalah insan terpilih yang menjadi kesayangan Allah, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.